Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Okey. Uh, Hari ini live khas ni adalah bagi saya untuk menjelaskan satu perkara yang jelas yang kita dapat lihat menerusi Perhimpunan Agung UMNO yang kini sudah berlangsung selama 2 hari, iaitu dakwaan saya bahawa Zahid akan cuba alih perhatian perwakilan adalah teramat tepat. Malah cara dia akan cuba alih perhatian telah saya sebutkan, dan perkara itu berlaku dengan cara yang sama seperti yang saya jelaskan. Ini bermakna apa yang saya dakwa selama ini adalah benar. Okey, apa yang saya dakwa? Okey, sepintas lalu. Sebab saya tak nak panjangkan live ini, saya akan jelaskan dengan lebih terperinci dalam live-live yang akan datang. Tapi sepintas lalu, apa yang telah saya jelaskan? Saya jelaskan bahawa selama ini Zahid membeli masa, dia alihkan tarikh dia sehingga hujung Mac, kerana itu adalah cut off point bagi kluster mahkamah. Sebab dalam pada itu, saya ringkaskan, mereka cuba pelbagai helah untuk cuba memastikan pada PAU tidak ada desakan agar Zahid berundur. Jadi apakah yang telah cuba Zahid buat? Dia cuba masuki perjanjian dengan Anwar. Dia cuba masuki pelbagai rancangan untuk kekal relevan dengan Anwar, termasuklah persetujuan agar Anwar berbincang dengan pihak tertentu dalam PPBM. Jadi semua ni tak berjaya. Saya nak ringkaskan sebab saya rasa saudara-saudari pun dah tahu apa yang saya pernah ceritakan. Kalau tak tahu, rujuk balik pada live-live yang lepas di dalam YouTube Regi JC Rita Udin. Okay. So semua rancangan tak berjaya. Anwar dan Zahid tak terima sokongan daripada Pakatan Harapan majoritinya dan Barisan Nasional majoritinya. Jadi saya beritahu, apabila semuanya gagal, sudah pasti para perwakilan akan memberi tumpuan kepada perbincangan untuk adakan pemilihan UMNO secepat mungkin agar pucuk pimpinan UMNO boleh diubah. Okey, supaya bolehlah mereka letakkan contohnya Tengku Tan Sri Razali Hamzah, okey, sebagai Presiden UMNO. Okey. Jadi memandangkan gagal, saya beritahu di dalam PAU akan berlaku usaha kedua untuk alih perhatian perwakilan supaya Zahid boleh beli masa lagi. Sebab perwakilan nak dua benda. Satu, dia nak UMNO tarik secepat mungkin, bukan tunggu sampai pilihan raya umum. Dia nak tarik secepat mungkin sokongan daripada PPBM. Kalau boleh esok tarik. Kedua, dia nak adakan pemilihan UMNO secepat mungkin supaya boleh berlaku lantikan ataupun pemilihan presiden baru. Sebab mereka nak lari daripada kluster mahkamah. Apa yang saya beritahu akan berlaku? Saya beritahu bahawa Zahid akan alih perhatian. Dalam ucapan dia, dia akan alih perhatian semua kepada perlunya pilihan raya cepat, parlimen dibubarkan. Jadi untuk alihkan perhatian perwakilan supaya perbincangan untuk diadakan pemilihan UMNO segera, akan perwakilan akan lupa benda tu dan akan desak kerajaan untuk bubar parlimen. Jadi sekarang saya beritahu Zahid akan cuba menetapkan bahawa UMNO akan menekan, UMNO akan menekan untuk diadakan pilihan raya segera dan akan menetapkan tarikh, mereka tarik dari kerajaan. Okey. Jadi orang akan kabur. Perbincangan sekarang lepas ni akan bertumpu kepada perlu tak pilihan raya segera, bila UMNO, dan akan bertumpu kepada usaha untuk mendesak kerajaan agar bubar parlimen, dan akan bertumpu kepada bilakah tarikh nak tarik sokongan dari kerajaan. Sebenarnya kenyataan Zahid ni atau kenyataan MKT UMNO ni tak bawa apa-apa makna. Bermakna selepas PAU ni tak ada apa keputusan baru dibuat secara rasmi.
Tak ada apa keputusan baru. Tidak ada keputusan yang menyatakan hari ini atau esok menteri-menteri, timbalan menteri wajib letak jawatan. Tidak ada keputusan yang menyatakan pada tarikh ini ataupun esok ataupun lusa ataupun bila UMNO akan tarik sokongan dari kerajaan. Tidak ada penetapan yang menyatakan bahawa pada tarikh ini kita mahu parlimen dibubarkan. Tidak ada sebarang penetapan baru yang dibuat. Tidak ada. Langsung tidak ada. Cuma satu rancangan untuk membuat penetapan. Ini adalah membeli masa dan mengalih perhatian perwakilan. Okey, tak ada keputusan baru. Selepas berbelas-belas mesyuarat yang diadakan untuk memuaskan hati pemimpin di seluruh peringkat dalam UMNO, ya, mungkin mereka marah, tapi untuk memuaskan hati mereka, untuk memberi mereka ruang untuk berbincang, supaya mereka rasakan, oh, sekurang-kurangnya kepimpinan beri kita ruang untuk bincang. Jadi kita tunggu, kita jangan dulu buat sesuatu yang tergempar untuk cuba tumbangkan Zahid. Jadi pelbagai mesyuarat telah diadakan dan setiap kali keputusannya serupa macam tak buat keputusan. Lepas itu mereka semua disuruh tunggu PAU. Tapi bila sampai PAU, Zahid tapau. Tak ada apa keputusan baru. Malah ada timbul ura-ura kononnya, perwakilan yang ingin berbahas senarai itu ditapis oleh Zahid. Dan orang yang membuat dakwaan ini adalah Tan Sri Anwar Musa. Maknanya perwakilan yang dipilih ini pro Zahid, atau majoritinya pro Zahid, supaya suhu dalam PWTC ini lebih memihak kepada kepimpinan. Jadi benda ni saya siasat, dan saya pun ada wakil sebenarnya di dalam PWTC. Dan menurut wakil, kalau kita lihat bisikan dan perbincangan di kalangan para perwakilan, semuanya adalah berjurus kepada perlunya perubahan dalam kepimpinan. Tetapi senarai ditapis dan perbahasan yang disiarkan adalah terpilih. Ramai tak tahu banyak perbahasan tidak disiarkan dan tertutup, malah tidak berada di bawah pemantauan media, supaya orang tak tahu suhu dia. Tapi kalau kita lihat suhu di bawah, memang nak peralihan pimpinan, memang nak menteri-menteri tarik diri dari kerajaan esok, memang nak PPBM dan UMNO putus esok, memang nak parlimen dibubarkan secepat mungkin. Tapi sebab dah kawal, dah tapau, keputusan MKT atau keputusan Zahid serupa tak ada keputusan dan tidak mencerminkan sekali lagi majoriti dalam UMNO. Iaitu kita akan tetapkan satu tarikh, kita akan tetapkan untuk beri tekanan kepada kerajaan untuk adakan pilihan raya secepat mungkin, tapi tak ada tarikh. Tidak ada penetapan bila nak tarik sokongan daripada PPBM. Tak ada keputusan. Ini sekaligus akan menyebabkan satu gerakan mengejut, di mana sekarang majoriti dah bermula perbincangan. Percayalah, dah bermula. Di dalam PWTC pun dah bermula perbincangan kecil, di mana Zahid akan diabaikan dan akan berlaku satu pergerakan. Dan ini sudah pasti akan memecah belahkan UMNO dengan paling teruk dalam sejarah, dan perpecahan itu sudah bermula. Okay? Kalau kita lihat ucapan Nur Omar hari ini, Nur Omar bercerita berkenaan perlunya muafakat nasional ni dikekalkan di Selangor. Kalau kita lihat perwakilan, sambutan dia tak ada. Kalau dulu-dulu sebut perkara macam ni, kepimpinan sebut perkara macam ni, memang dapat tepukan gemuruh. Kali ni tak ada. Kalau kita lihat Hadi Awang yang datang, ya, sebagai tetamu, habis je ucapan dasar Zahid, dia lari dari media. Dia tak nak ulas. Habis berkecai sebab Zahid dan kepimpinan yang saya nampak dah tapau PAU ni. Tapau PAU. PAU ni
lebih kurang tak payah buat. Tunggu pau, apa-apa tunggu pau. Dah sampai pau, tak ada apa-apa keputusan baru. Semuanya helah. Jadi Zahid ni dah bukan hanya memecah belahkan penyokong perjuangan penyatuan ummah. Zahid ni sudah pecahkan UMNO pada satu tahap yang begitu teruk, sebab mereka terdesak. Kalau hilang jawatan kluster mahkamah ni, kalau hilang jawatan, mereka tak ada UMNO, tak ada satu platform untuk membuat desakan-desakan demi kepentingan mereka, tak ada dah. Jadi mereka tak boleh hilang jawatan. Itu yang sampai terpaksa buat begini. Tak ada keputusan hari ini. Jadi timbul soalan, mengapa buat PAU? So itulah sebabnya saya kata Zahid dah tapau PAU. Dia dah tapau. Okey. So itulah pemerincian saya yang ringkas hari ini, supaya anda faham. Apabila saya memberitahu anda dulu bahawa Zahid akan timbulkan isu UMNO perlu tekan pilihan raya segera, saya bukannya cerita kosong. Apabila saya kata Zahid akan cuba beli masa lagi untuk alih perhatian, saya bukan cerita kosong. Apabila saya kata majoriti perwakilan sebenarnya dia tak lihat lagi dah nak muafakat dengan PAS ke nak kerjasama dengan PPBM, saya bukan cerita kosong. Yang paling penting, anda pergi balik, rujuk balik pada live-live pihak-pihak yang ditaja oleh pelbagai individu dari kluster mahkamah. Anda bandingkan apa yang mereka cerita selama ni, yang temberang tu, dan banding dengan apa yang saya beritahu. Ya. So akhir sekali, saya ingin mengucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada Tengku Razali Hamzah yang merupakan satu-satunya pemimpin UMNO yang berani tampil dan memberitahu apa yang benar-benar diinginkan oleh perwakilan, iaitu mulai hari ini. Dia beri tarikh. Berbeza dengan Zahid, dia beri tarikh. Mulai hari ini, menteri dan timbalan menteri perlu tarikh daripada kerajaan. Jadi gambaran yang diberikan oleh Tengku Razali Hamzah adalah tepat. Ya, adalah tepat, dan terbukti bahawa sebenarnya kepimpinan UMNO atau Majlis Kerja Tertinggi bukan hanya tidak mewakili majoriti perwakilan, mereka ni sebenarnya tak kisah lagi apa yang dikatakan oleh akar umbi. Ya, jadi inilah pemerincian saya, penjelasan saya ringkas hari ini, sehingga saya membuat satu pemerincian dan ni yang lebih lanjut. Okey. Dan satu nasihat saya kepada Puteri UMNO, Ketua Puteri UMNO, dalam pada anda menasihati UMNO untuk jangan memberi baja kepada parasite, yang saya setuju. Tapi anda juga perlu nasihati pucuk pimpinan UMNO supaya jangan beri baja pada perompak dalam UMNO. Walaupun bukan semua dah disabit, tetapi ramainya yang dalam kluster mahkamah ni, sabitan dakwaan mereka tu berat. Jadi jangan beri baja kepada perompak atau mereka yang sedang dituduh sebagai perompak, sebab ini sudah menjahanamkan UMNO. Jadi Puteri UMNO pun jangan cerita sebelah. Dan nasihat saya kepada Zahid, kalau berani, siarkan semua hujah perbahasan semua perwakilan di media online UMNO, kalau berani. Ya. Sebentar lagi saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya di dalam ruang komen. Pastikan anda sertai saluran Telegram saya. Ya, sehingga kita berjumpa esok atau lusa. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya.